Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mengasah kemahiran menulis murid-murid dan buku teks. Kita akan fokus kepada muka surat 18. Standard prestasi kita hari ini ialah 3.21 iaitu menulis untuk menyatakan maklumat yang betul dengan mengingatkan pengetahuan sedia ada daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis. Arahan yang kita perlu berikan hari ini ialah baca petikan buat teliti, kemudian tulis kepentingan menuntut ilmu. Jadi murid-murid hari ini kita akan baca satu petikan, kemudian kita akan buat satu karangan ringkas berkaitan kepentingan menuntut ilmu. Namun begitu, apa yang menjadi kayu ukur kefahaman murid-murid hari ini ialah murid-murid perlulah mampu untuk menambahkan pengetahuan sendiri dalam bahan yang diberikan. Kena ada sedikit pengetahuan murid-murid untuk dikongsikan bersama dalam bahan yang diberikan. Okey, sebelum itu, jom kita tengok dahulu, kita baca terlebih dahulu. Tengok dan baca artikel yang diberikan. Baiklah, ini dia artikelnya. Kita baca sama-sama. Ilmu yang diperoleh perlulah diamalkan. Seseorang yang berilmu sebenarnya tidak berguna jika tidak beramal dan memanfaatkan ilmu tersebut kepada orang lain. Maksudnya, kalau seseorang itu ada ilmu tapi tak mahu amalkan atau manfaatkan ilmu itu kepada orang lain, maknanya dia seorang yang tidak berguna. Hal ini demikian kerana orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya mampu menjadi insan yang hebat dengan mentaati perintah ibu bapa, menjadi murid cemerlang dan rakyat yang baik serta mampu menyumbangkan kembali ilmunya untuk dimanfaatkan. Bijak pandai pernah berkata, sebaik-baik manusia ialah mereka yang berilmu dan sebaik-baik ilmu ialah mereka yang memberi manfaat. Dengan kekuatan ilmu, kita dapat menyumbang kepada budaya intelektual. Intelektual ni budaya bijaksana lah dalam kalangan rakyat Malaysia. Negara kini sedang menghampiri halangan terakhir dan paling sukar, iaitu membentuk masyarakat berasaskan pengetahuan yang dianggotai oleh ilmuwan. Oleh itu, remaja hari ini perlu melengkapkan diri dengan ciri-ciri masyarakat intelek agar hasrat menjadi negara maju akan tercapai. Sikap malas dan leka perlu diubah untuk menjadi golongan bijak pandai agar tidak ketinggalan dalam arus globalisasi. Kita perlu berfikir secara global dan bertindak secara lokal, supaya hasrat untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama akan tercapai. Memetik kata-kata Walter Cronkite. Sebesar mana pun jumlah harga pembinaan perpustakaan, harganya jauh lebih murah berbanding dengan bangsa yang jahil. Untuk menjadi maju, negara memerlukan rakyat yang berintelektual. Baiklah. Jadi berdasarkan petikan ini, kita dapat kenal pasti beberapa kepentingan ilmu itu sendiri. Baik, kita cari dulu kepentingan ilmu. Baik, kita cari perkataan ilmu. Okey, mampu menjadi insan yang hebat. Baik, ini ialah antara kebaikannya. Kata kuncinya ialah mampu. Mampu ialah kesan. Mampu menjadi insan yang hebat. Okey, seterusnya apa? Mampu juga, mampu menyumbang kembali ilmunya untuk dimanfaatkan. Kemudian, dapat menyumbang kepada budaya intelektual dalam kalangan rakyat Malaysia. Mampu, mampu, dapat. Ini membawa kata kunci kesan. Sama ada mungkin kesan baik atau kesan buruk, tapi dalam bacaan cikgu, pemahaman kita sama-sama ini adalah kesan baik. Baiklah, jadi menggunakan ketiga-tiga bahan ini, ketiga-tiga maklumat ini, kita boleh mula menulis. Baik, jom kita mula menulis. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik, ini ialah pendahuluan. Kita beri satu pendahuluan mudah kepada
karangan yang kita buat. Namun begitu, disebabkan ayat ini mungkin terlampau ringkas, cikgu ajar murid-murid hari ini untuk kita gunakan ayat majmuk, iaitu menggunakan kata hubung. Baik. Kedua manusia, kerana. Baik, ini ialah kata hubung. Kerana, kemudian kita ambil ayat tadi, mampu menjadikan seseorang itu insan hebat. Baiklah. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini ada pendahuluan. Pendahuluannya agak ringkas. Kemudian cikgu gabungkan dengan pendahuluan ringkas dan cikgu gabungkan bersama satu isi. Satu isi di sini. Baik. Cikgu buat warna semua warna lain. Okey, warna hijau. Okey, isi di sini. Okey, jadi sepatutnya di sini murid-murid boleh masukkan isi baru. Kenapa mampu menjadikan seorang itu insan hebat? Baiklah, cikgu sambung sikit. Okey. Hal ini demikian kerana melalui ilmu, seseorang itu akan lebih dihormati dan disegani. Okey. Jadi, ini yang dipanggil sebagai tambahan. Ini yang dipanggil sebagai tambahan. Yang murid-murid perlu keluarkan isi sendiri. Maksudnya isi tersirat, isi yang tidak ada di dalam bahan. Itu yang dimasukkan sebagai isi tersirat atau idea sendiri. Warna hijau ialah idea yang diberikan dalam bahan. Warna biru ialah idea yang diberikan di luar bahan, yang difikirkan sendiri oleh murid. Baik, cikgu sambung lagi. Seseorang yang berilmu akan mentaati. Baik, ini ada di dalam bahan. Ibu bapa menjadi murid yang cemerlang, seterusnya rakyat yang baik. Baik, ini kita panggil sebagai isi tersurat, iaitu isi yang telah diberikan di dalam bahan. Jadi bagaimana kita nak memantapkan karangan kita? Memantapkan karangan kita melalui idea atau idea murid-murid sendiri. Jadi kita letaklah satu atau dua ayat yang menunjukkan kita cuba menguraikan isi yang terdapat dalam bahan yang diberikan. Okay. Hal ini sekurang-kurangnya semestinya akan membantu negara untuk lebih membangun masa hadapan. Baik, di situ kita dapat lihat betapa isi yang diberikan di sini mampu membantu mengukuhkan isi tersurat atau isi yang terdapat dalam bahan. Jadi kita menjawablah persoalan di sini. Kemahirannya ialah menulis untuk menyatakan maklumat yang betul dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada. Jadi kita dianggap yang warna hijau ni ialah maklumat, biru ialah pengetahuan sedia ada murid-murid. Bila murid-murid, cikgu dah bantu murid-murid untuk buat dua isi dan dua pengetahuan sedia ada atau dua isi tersirat untuk mengukuhkan untuk mengukuhkan karangan yang kita buat. Kenapa tidak? Kali ini murid pula yang buat dua lagi isi yang telah cikgu gariskan, iaitu mampu menyumbangkan kembali ilmunya dan satu dapat menyumbang budaya-budaya intelektual selepas isi yang cikgu berikan ini. Kemudian murid-murid boleh bincang bersama guru di kelas. Baiklah murid-murid, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.